العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Yang saya muliakan Tuan Imam, pada Tuan Pengerusi Surau, para ahli jawatan kuasa, tuan-tuan, puan-puan, para jemaah muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita dalam keadaan hujan, yang mana kalau ikutkan bila hujan ni tuan-tuan, pagi pula tu sedap tidur sambung lagi, Masya Allah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan kita dalam keadaan tersebut, yang mana hujan ini diturunkan beserta dengan rahmat. Allah mengizinkan kita untuk bersama-sama berada di rumahnya pada subuh yang hening ini untuk kita beribadah salat fardu subuh. Dan kemudian ditemukan kita dalam satu majlis yang mulia, yang mana ia merupakan salah satu daripada taman-taman syurga, iaitulah majlis ilmu. Kita duduk seketika berbicara, memikirkan tentang perkara-perkara yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan ini menjadi saham untuk kita mendapat redha Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapat kurniaan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan juga pengakhiran kita di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah separuh dah sebenarnya bulan Zulqa'dah. Hari ini dah berapa bulan tuan-tuan? Masuk 16 Zulqa'dah. Tak lama lagi kita akan masuk pula kepada bulan Zulhijjah. Ramai daripada sahabat-sahabat kita, jiran-jiran kita, saudara mara kita dah berangkat ke tanah suci untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, iaitu fardu haji. Dan kita yang tak pergi ni tuan-tuan, insya-Allah tak lama juga kita akan bertemu dengan Aidul Adha, hari raya Korban. Kita panggil hari raya Korban. Sekejap sahaja tuan-tuan, walaupun rumah-rumah terbuka ada lagi, tak habis lagi, sikit lagi dah nak masuk kepada hari raya Aidul Adha. Ini semua merupakan rahmat dari Allah SWT, iaitu kurniaan rezeki, hayat, nikmat umur yang Allah berikan kepada kita. Dari masa ke semasa kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita menjalani rutin harian kehidupan kita. Bukan setakat makan dan minum, tidur aja tuan-tuan, itu kerja haiwan. Kita ini Allah bagi rutin yang lain. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Jadi kalau kita tidak beribadah tuan-tuan, tidak beza kita dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain. Sedangkan pokok-pokok walaupun tak difardukan ke atas dia untuk solat 5 waktu misalnya, tetapi mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hujan yang turun bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dibuktikan di dalam firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran.
Bagaimana mereka ini, makhluk-makhluk selain manusia ini, mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Rugi kalau kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang disebut khusus untuk beribadah, yakni dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita meninggalkannya, kita mencuaikannya, kita melekakannya. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, syukur atas kurniaan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dapat kita gunakan segala nikmat kurniaan oleh Allah ini untuk kita melakukan kebaikan, untuk kita sekali lagi menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pengakhiran kita semua di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, juga bersempena dengan Jumaat yang mulia ini, jangan kita lupa untuk sering memperbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita segala kebaikan dengan kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya bagaimana Nabi menyebutkan, siapa yang selawat ke atas aku satu kali, man salla alayya salatan sallallahu alaihi asyarah, maka Allah akan berikan kelebihan selawat sebanyak 10 kali ganda. Hebatnya Allah SWT, maha agungnya Allah, maha kuasa, maha pemberinya Allah. Kita bagi satu, Allah bagi 10. Hebat tuan-tuan. Begitu pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang beriman, yang nampak tentang sifat Allah Subhanahu wa taala ini, maka mereka akan sentiasa berusaha merebut apa yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dijanjikan oleh Allah, apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga tuan-tuan banyak lagi kelebihan, khususnya berselawat pada hari Jumaat. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kurniakan kepada kita. Mudah-mudahan salah satu daripada harapan kita di hari akhirat, di padang mahsyar, mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk berkumpul bersama dengan Nabi. Allah izinkan kita untuk mendapat syafaat baginda dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, syukur di atas pertemuan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan ia menjadi pertemuan yang dirahmati. Saya terima kasih kepada pihak surau kerana sudi untuk memberikan ruang pada saya sekali lagi pada pagi ini, untuk kita berkongsi sedikit sebanyak tentang hadis-hadis daripada kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman, Syekh Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi. Baik. Tuan-tuan dirahmati Allah, pada pertemuan yang lepas, 2 minggu lepas, kita berbincang berkenaan dengan salah sebuah hadis Nabi SAW tentang penyakit-penyakit umat terdahulu. Penyakit-penyakit umat terdahulu ada 6 tu tuan-tuan, yang mana Nabi sebut tertimpa ke atas umat baginda. Siapa umat baginda tuan-tuan? Kita lah. Maka ada penyakit-penyakit tersebut yang terkena bila mana kita ini menjauhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi hari ini insya-Allah kita akan tengok kepada salah sebuah hadis lagi di dalam kitab ini, yang merupakan salah sebuah tanda ataupun peristiwa perkara yang berlaku pada akhir zaman menjelangnya kiamat, sebelum daripada tanda-tanda besar hari kiamat. Apakah hadisnya tuan-tuan? Saya bacakan dahulu, insya-Allah kita akan lihat selepas ini bersama-sama. An Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la taqumu as-sa'atu hatta yakuna al-waladu ghaizan wal mataru qaizan wa yafidha al-la'amu faydan wa yaghidha al-kiramu ghaidan وَيَجْتَرِئَ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَاللَّئِيمُ عَلَى الْكَرِيمِ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Hadis riwayat Tabrani, dan juga disebut oleh Imam Bukhari dalam bab Kitabul Fitan. Yang ini tuan-tuan boleh rujuk di dalam kitab-kitab hadis yang berkenaan. Sebuah hadis daripada Aisyah. Siapa Aisyah tuan-tuan? Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pesan supaya kita ajar kepada anak-anak kita mencintai baginda, cinta kepada ahli keluarga baginda. Pepatah Melayu kata apa tuan-tuan? Tak kenal maka tak
cinta. Jadi kita kena kenal baru kita boleh cinta. Kita sebut cinta Nabi, cinta keluarga Nabi, takut kita ni tak kenal lagi tapi kita dah kata kita cinta. Yang tu kita bimbang tuan-tuan. Takut cinta kita itu hanya sekadar lafaz sahaja. Kita ni cinta palsu tuan-tuan. Kita kata sahaja cinta tetapi tidak benar-benar cinta, tak mengenali baginda Nabi, tidak mengenali ahli keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi Aisyah isteri baginda radhiyallahu anha berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar, kata Aisyah, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata. Aisyah mendengar Nabi berkata, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadinya kiamat. Maksudnya tuan-tuan bukanlah kata kiamat itu tidak terjadi, tetapi sebelum kiamat itu akan berlaku tanda-tanda yang akan disebutkan di dalam lanjutan hadis ini. La taqumus sa'ah, tidak terjadinya hari kiamat, hatta yakunal waladu ghaizan. Apa yang disebut di sini tuan-tuan? Yang pertama kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak terjadi kiamat sehinggalah anak-anak itu menjadi punca kemarahan. Siapa yang marah tuan-tuan? Ibu dan ayahnya. Kita tengok makna dulu, nanti kita akan tengok kepada syarahnya. Jadi yang pertama kata baginda Nabi daripada Aisyah bahawa sebelum kiamat itu akan berlakunya anak-anak menjadi punca kemarahan kepada ibu dan ayah dia. Tuan-tuan yang ada anak pernah marah anak tak? Adakah marah yang macam itu atau macam mana bentuk marah yang disebutkan di sini? Baik. Yang kedua, wal mataru qaizan, dan hujan akan menjadi panas. Hujan sama ada menjadi panas ataupun kering. Nanti kita akan tengok kepada huraiannya. Kemudian wayafi dhallaa mufaidan, dan akan bertambah ramai orang-orang yang tercela. Orang-orang yang tercela makin ramai tuan-tuan. Orang-orang yang buruk akhlaknya, yang buruk perangainya, yang tidak baik sifatnya, makin ramai tuan-tuan. Pandang kanan, pandang kiri, bukan dalam surau lah tuan-tuan, dekat luar. Apakah telah menjadi ataupun berlakunya apa yang disebutkan oleh Nabi SAW yang ini. Kemudian Nabi sebut lagi, wa yaghidhal kiramu ghaidan, dan berkurang pula orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik ini berkurang. Sama ada baik dari sudut dia mentaati Allah Subhanahu wa taala, ataupun orang yang baik, sifatnya baik walaupun dia ini kufur, tetapi dia ada kebaikan-kebaikan dia. Yang itu pun berkurang tuan-tuan. Nanti kita akan tengok juga insya-Allah. Wa yajtari as-saghiru 'alal kabir. Ini apa tuan-tuan? Dan anak-anak akan menjadi berani. Berani apa? Melawan orang-orang yang lebih tua. Anak-anak berani melawan orang-orang yang lebih tua. Wallaimu 'alal karim. Bukan setakat anak-anak, bukan setakat orang-orang muda menjadi berani melawan orang-orang tua, tetapi juga al-laim akan berani. Siapa dia ni tuan-tuan? Iaitu orang-orang yang jahat, akan berani melawan kata-kata orang-orang yang baik. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tuan-tuan dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat kepada 6 ini, bagaimana Nabi menyatakan tentang sifat manusia yang akan timbul di akhir zaman menjelangnya kiamat. Sebab itu kita tidak heran tuan-tuan, bila tibanya kiamat itu, misalnya sebelum tibanya kiamat, tanda-tanda besar seperti kedatangan Dajjal. Sebab itu Nabi ajar kita suruh baca surah Al-Kahfi. Hari Jumaat hari ini kita baca surah Al-Kahfi. Tak dapat baca semua tuan-tuan, kita hafal ataupun baca 10 ayat awal dengan 10 ayat akhir. Kenapa? Untuk melindungi diri daripada fitnah Dajjal. Bila datang Dajjal ni tuan-tuan, orang-orang yang beriman sayang isteri dan anak-anak sampai ke tahap macam mana? Kurung dalam rumah ni. Nabi sebut dalam sebuah hadis yang insya-Allah nanti satu masa kita akan sampai. Kemudian Nabi sebut lagi tentang orang-orang beriman. Mereka duduk di dalam hutan, duduk di dalam gua, makan akar kayu, semata-mata untuk memelihara iman. Dahsyat tuan-tuan fitnah Dajjal. Macam mana dahsyatnya, orang tak boleh nak fikir. Hari tu ada satu apa orang panggil
tak tahulah, pick up line kot, bahasa orang sekarang, tentang bagaimana suasana hari ni orang, ada nanti saya nak sentuh juga tuan-tuan, tapi sebut awal lah, bagaimana orang sudah berani melawan para ulama. Misalnya baru-baru ni ada satu isu lah tuan-tuan, tentang satu permainan, saya tak sebut lah tuan-tuan, permainan handphone. Adalah keluar fatwa dan kemudian orang melawan, ada sebahagiannya melawan, dengan mengeluarkan kata-kata yang kesan. Dia punya kata-kata yang orang sebut ni apa tuan-tuan? Allah baru letakkan berlakunya game permainan ni muncul pada zaman ni, orang dah berani melawan ulama. Belum timbul lagi Dajjal yang sebenar. Macam mana keadaan pada masa tersebut? Jadi itu membuatkan kita berfikir tuan-tuan, kalau benda-benda yang harian kita nampak ini pun boleh menjadikan seseorang itu keras hati, bagaimana keadaannya bila benar-benar Dajjal itu muncul? Yang mana kita baca, kita dengar tentang sifat-sifat Dajjal itu sendiri. Bunyi macam pelik tuan-tuan, sampai ke tahap dia boleh memperdaya orang-orang supaya tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takkanlah sampai tahap macam itu, tetapi inilah kebenaran yang bakal berlaku. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama tadi disebut bagaimana seorang anak itu akan menjadi punca kemarahan ibu dan ayahnya. Bagaimana seorang anak boleh menjadi punca kemarahan ibu dan ayahnya? Marah yang macam mana tuan-tuan? Kita tengok dulu beberapa firman Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya bagaimana Allah mengingatkan kepada kita, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Allah menyatakan di dalam Al-Quran supaya kita beringat, ketahuilah sesungguhnya harta kamu, anak-anak kamu menjadi punca fitnah. Fitnah yang macam mana tuan-tuan? Dan kemudian Allah SWT menyatakan, dan di sisi Allah itu ajrun azim, ganjaran yang besar, ganjaran yang hebat. Jadi dari sudut ayat ini kalau kita perhatikan dah nampak, kalau kita nak mendapat ganjaran yang besar, nak selamat di akhirat, nak selamat di dunia, kena patuh perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini umum, semua orang tahu. Tapi yang awal itu, macam mana Allah perintahkan, peringatkan kepada kita tentang isteri dan anak-anak yang boleh menjadi punca fitnah. Fitnah yang macam mana tuan-tuan? Di dalam ayat ini fitnah bermaksud kerosakan. Kerosakan, punca kepada kerosakan. Contoh yang mudah tuan-tuan, macam mana boleh jadi punca kerosakan? Seorang anak, kalau kita kaitkan dengan konteks hadis ini, membuat sesuatu perkara yang di luar apa kita panggil pertimbangan seorang ayah. Sebagai contoh, ayahnya marah sangat-sangat dengan anak. Apa terjadi tuan-tuan? Bagi orang-orang yang beriman, dia akan kembali kepada cara, kaedah bagaimana Nabi SAW menangani masalah anak-anak. Bagaimana Nabi SAW menghukum anak-anak, menggauli anak-anak dalam hal-hal seperti ini. Contoh, Nabi SAW pernah sebut bila mana ada orang dikenakan hukuman potong tangan sebab mencuri di zaman baginda. Dikenakan hukum potong tangan. Seorang yang hebat, yang ada pangkat. Lalu sahabat-sahabat pun ada sebahagian yang kata, ya Rasulullah, takkan kita nak hukum dia, dia ni orang besar ni, kan, VIP ni. VIP, takkan kita nak potong tangan VIP kerana mencuri. Mungkin kita boleh excuse dia, mungkin kita boleh lepaskan dia, sekali ni kita bagilah warning ke macam mana. Para sahabat bagi cadangan kepada Nabi SAW, cadangan yang pelbagai, dan memujuk Nabi, takkan nak hukum orang yang VIP. Lalu Nabi pun menyatakan dalam sebuah sabda Nabi SAW, "Lau kanat Fatimah binti Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Atau kama qala Nabi SAW, kalau Fatimah binti Muhammad, siapa dia? Anak Nabi sendiri, mencuri, aku sendiri akan potong tangan dia. Nampak tuan-tuan? Punya tegas Nabi dalam hal ini. Maksudnya apa tuan-tuan? Apa-apa masalah sekalipun kembali kepada bagaimana kaedah Allah dan Rasul. Baik, kalaulah anak kita membuat satu perkara yang di luar pertimbangan kita, kalau orang-orang yang tidak beriman, yang tidak bersandar kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kalau marah sungguh-sungguh, apa jadi tuan-tuan? Banyak kita tengok dalam surat khabar, banyak kita tengok dalam televisyen, banyak kita tengok dalam media sosial, dia belasah anak dia
Sungguh-sungguh pukul tuan-tuan sampai bengkak, patah dan sebagainya, mati pun ada. Ini apabila terkeluar daripada pertimbangan. Maksudnya seorang yang sangat-sangat marah. Bila dah jadi kes macam ni, apa pula susulannya tuan-tuan? Kalau kena report, ayahnya disiasat contoh, ataupun kalau mati akan ditangkap, disiasat, punca kepada kerosakan yang lain. Ini salah satu contoh yang boleh kita ambil daripada ayat Allah yang saya bacakan tadi. Maksudnya boleh jadi punca, seperti yang Nabi sebut juga, bagaimana anak-anak ini menjadi punca kemarahan. Punca kemarahan ni macam mana tuan-tuan? Kalau kita tengok misalnya, kalau tuan-tuan buka di dalam karangan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, syarah kepada Sahih Bukhari, hadis ini tuan-tuan disebutkan bagaimana anak-anak menjadi punca kemarahan ibu dan ayah ni bila anak-anak ni buat hal yang macam mana tuan-tuan? Di akhir zaman sekarang akan timbul perkara-perkara yang kita tidak pernah jumpa sebelum daripada ini. Perkara yang macam mana? Contohnya teknologinya, bagaimana dia telah merapatkan jurang antara manusia. Tuan-tuan, sekarang ni kawan-kawan yang sekolah 20-30 tahun dulu pun boleh jumpa balik dalam alam maya. Apa yang jadi lepas tu macam-macam lah, macam-macam kesan. Tapi nak ceritanya kita boleh berhubung kembali. 30 tahun tak jumpa tuan-tuan, tiba-tiba jumpa balik. Kawan lama sungguh tak jumpa, search dalam media sosial, jumpa pula. Mujur dia guna nama sebenar. Maksudnya dia boleh merapatkan kembali, dan kesan selepas itu macam-macam. Belum cerita lagi aplikasi yang boleh kita main video. Kita buka contohnya YouTube dan sebagainya, kita boleh baca, dan banyak lagi tuan-tuan. Yang ini banyak perkara positif, tetapi banyak juga perkara negatif yang boleh timbul. Sebab itu merujuk kepada permainan video, permainan handphone yang saya sebut tadi tuan-tuan, asal kepada setiap perkara itu dalam kaedah fiqh adalah harus, tetapi kalau sampai melekakan, sampai kepada memudaratkan, dia boleh jatuh kepada haram. Bayangkan tuan-tuan, kalau tengah solat imam baca surah As-Sajadah, sunnah untuk baca pada hari Jumaat tu surah Sajadah dengan surah Insan, panjang pula hari ni. Sambil-sambil semayang bukalah jawab WhatsApp. Boleh tuan-tuan? Boleh ke tuan-tuan? Dia bagi hujah, dia kata saya pakai anggota kecil, gerakkan jari sahaja, sendi kecil. Nampak? Kalau tak puas hati juga tak apa, saya gerak 2 kali berhenti, 2 huruf berhenti, 2 huruf berhenti. Macam-macam tuan-tuan kita jumpa pada hari ini. Maksudnya apa? Teknologi yang baik tadi tu boleh menjurus kepada kerosakan yang lebih besar, sama ada dari sudut kerosakan kualiti ibadah, merosakkan cara berfikir seseorang, dan banyak lagi kesan-kesan yang buruk kalau disalah gunakan. Kalau anak buat macam ni, apa jadi tuan-tuan? Ibu dan ayah tak mustahil boleh jadi marah. Itu nak sebutnya bagaimana anak-anak boleh menjadi punca kemarahan disebabkan oleh faktor sekeliling. Pada pertemuan yang lepas tuan-tuan, saya bawakan surah Asy-Syams, bagaimana Allah SWT menyediakan pilihan kepada kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah menyediakan pilihan sama ada nak pergi fujur ataupun takwa, nak pergi rosak ataupun takwa. Kalau memilih kerosakan tuan-tuan, maka rosaklah yang berlaku, rosaklah yang terjadi. Ini yang kita bimbang tuan-tuan. Takut anak-anak terjerumus dalam lembah kerosakan, ibu dan ayah pula menjadi marah. Itu dia, anak-anak boleh menjadi punca kemarahan. Pergaulan yang tidak terbatas tuan-tuan, hari ini banyak kan, perlakuan ataupun pergaulan yang tidak terbatas, bukan kata di luar tetapi di dalam media sosial. Kalau dipupuk, disuburkan, tidak mustahil perhubungan, pergaulan yang di luar batasan itu boleh berlaku di luar secara fizikal. Dahsyat tuan-tuan, fitnah akhir zaman. Jadi ini tuan-tuan, bila mana berlaku suasana yang seperti ini, anak-anak yang mudah untuk terpengaruh dengan perkara ini. Bukan anak-anak saja tuan-tuan, orang-orang dewasa, mak-mak, bapak-bapak pun terpengaruh dengan perkara seperti ini. Tidak mustahil zaman ini ramai ibu dan ayah yang menjadi terlalu marah dengan anak-anak. Sesuai dengan firman Allah yang saya bacakan tadi, bagaimana anak-anak, harta itu menjadi punca kepada kemarahan ataupun kepada fitnah, kerosakan yang bersambung-sambung tuan-tuan. Lepas yang ini berlaku pula kerosakan yang lain, dan macam-macam lagi. Baik,
Kemudian ya tuan-tuan, tanda yang kedua kata Nabi SAW, hujan menjadi panas. Di sini ada beberapa tafsiran. Antaranya pertama, hujan itu menjadi panas disebabkan apa? Cuaca yang panas. Cuaca yang panas menyebabkan hujan itu menjadi panas. Sebahagian ulama kontemporari menyatakan bahawa ianya adalah hujan yang berasid. Hujan yang berasid. Kita semua tahulah fenomena ni tuan-tuan. Dan yang ketiga kata para ulama dikaitkan dengan hadis yang lain berkaitan dengan tanda akhir zaman, bila mana sebagai contoh adanya satu-satu tempat itu orang-orang yang tidak membayar zakat. Kata Nabi SAW, Allah akan menahan hujan. Allah akan menahan hujan untuk turun di tempat tersebut. Jadi bila kemarau ni tuan-tuan, sekarang ni kita tengah mendapat hujan. Kalau dapat kemarau tuan-tuan, kita kena muhasabah balik. Sebab itu termasuk di dalam salah satu perkara yang Nabi pernah berikan amaran kepada kita. Tengokkan kalau ada orang yang tak bayar zakat. Sampai Nabi kata apa? Kalau tidak kerana haiwan-haiwan yang mana hak minum mereka tu ada, Allah SWT tak turunkan hujan langsung. Maknanya mungkin hujan yang kita dapat, air yang sampai kepada kita itu dengan syafaat haiwan-haiwan, kucing, anjing, lembu. Dia orang ada hak. Dia tak buat dosa tuan-tuan, kita yang buat dosa. Air kita tumpang hak mereka. Dahsyat tuan-tuan. Jadi sebab itu kita kena lihat perkara ni. Baik. Jadi Nabi kata hujan akan menjadi panas. Sama ada hujan tu berasid ataupun hujan panas disebabkan oleh cuaca yang panas. Kenapa panas ni tuan-tuan? Kenapa panas? Ini perubahan. Perubahan di akhir zaman. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah terzahir kerosakan di lautan dan di bumi dengan apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Maknanya bila manusia melakukan kerosakan, kesan rumah hijau contohnya, automatik dia akan menjadikan cuaca itu panas. Dia akan menjadikan cuaca itu panas. Sekeliling kita ni panas. Dah tidak seperti dulu. Orang lama-lama katalah dulu sejuk, sekarang dah panas. Kita buang pokok tuan-tuan. Banyak ciptaan-ciptaan Allah yang kita nodai bahasa dia. Jadi bila mana ini berlaku tuan-tuan dengan atas nama kemajuan. Bukan kata kemajuan itu dihalang dalam Islam, tidak. Tetapi bila mana kita ini terlalu rakus mengejar perkara yang bersifat itu, maka kita boleh terjerumus kepada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi itu akan berlaku. Salah satu daripada tandanya. Kemudian Nabi sebut lagi wa yafidul la'amu faidan, dan ramai orang-orang yang jahat. Orang jahat makin ramai sekeliling. Tengok sana kes pecah rumah, tengok sini kes pecah rumah, tengok sini kes larikan kenderaan. 2 hari lepas dalam media sosial orang forwardkan satu video tuan-tuan di Kuala Lumpur. Seorang ibu ni dia letakkan anak dia dalam kereta di luar taska, ada CCTV yang ambil gambar. Sekejap aja ibu ni pergi kat belakang aja tuan-tuan, pintu yang belakang, pintu driver tu, ada orang cepat-cepat masuk pintu, driver nak bawa lari. Allah izin tak sempat. Tak sempat untuk dibawa lari. Mungkin tak sempat nak tukar gear dan sebagainya. Maknya sempat buka pintu depan dan menghalang perkara tersebut daripada berlaku. Tapi saya punya pemerhatian tengok dalam video tu, sempat jugalah orang jahat ni dia pukul perempuan tu, tuan kereta tu. Sempatlah dia pukul. Kenapa? Nak lepaskan diri. Dahsyat tuan-tuan. Ini salah satu contoh. Bila mana banyak perkara-perkara seperti ini berlaku, kita kena banyak muhasabah. Tengok sekeliling kita, tengok diri kita. Apakah kita ini termasuk dalam kalangan orang-orang yang jahat? Jahat yang macam mana? Ingkar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jahat yang kedua itulah dia, bila dia buat kejahatan, mencuri, pecah rumah, colek orang dan sebagainya. Semalam satu kes, malam tadi tengok dalam berita tuan-tuan, apa dia, seorang budak hilang kan, lepas tu jumpa kat mana dah mereput. Kesian. Perkara-perkara macam ni kita tak mahu dengar sebenarnya, tetapi berlaku disebabkan oleh sebahagian manusia yang sudah hilang pertimbangan. Jadi Nabi sebut akan berlaku di satu masa orang-orang jahat itu ramai. Dan kemudian yang ke 1, 2, 3, 4 Nabi sebut orang-orang yang baik pula akan berkurang. Sama ada orang yang baik dari sudut ibadah mereka, ibadah mereka.
Yang datang ke masjid, yang datang ke surau makin kurang tuan-tuan. Orang dah kurang minat dengan ilmu agama. Ada sebahagian yang menggelarkan agama ini sebagai candu. Dia kata mengkhayalkan. Kita duduk dengar, rasa macam takut kepada sesuatu, iaitu Tuhan, takut kepada Allah. Tapi sebenarnya dia orang kata ini bukan realiti. Oh dahsyat tuan-tuan hari ni, pemikiran yang pelbagai. Belum cerita lagi tentang bagaimana mereka mentafsirkan ayat Quran dengan akal sendiri, menterjemahkan hadis dengan nafsu mereka sendiri. Oh dahsyat tuan-tuan. Itu yang timbul hukum yang pelbagai. Baik, jadi kita sebut tentang bagaimana ramainya orang-orang yang jahat dan kemudian kurangnya orang-orang yang baik. Kemudian Nabi sebut lagi, wa yajtari as-saghiru 'ala al-kabir. Anak-anak ataupun orang-orang yang muda menjadi berani untuk melawan orang-orang yang lebih tua daripada mereka, orang-orang yang berilmu daripada mereka. Budak-budak tak boleh tegur tuan-tuan. Duduk lepak-lepak waktu maghrib, kita tegur je, tak marah pun. Ni dah maghrib, pergi masjid, solat, ataupun baliklah ke rumah, bersih-bersih diri, kemudian solat maghrib. Kita balik daripada solat maghrib, apa jadi tuan-tuan? Kereta kita habis kena calar, tayar motor kena pancit, macam-macam tuan-tuan suasana pada hari ini. Beza dengan satu masa dulu, kalau di kampung tuan-tuan mungkin pernah merasai, kalau jiran sebelah marah, kita tak berani nak cerita dengan ayah kita. Kenapa? Sebab kalau cerita, kita kena balik dengan ayah ataupun mak. Double pula jadi tuan-tuan. Sebab apa? Sebab masyarakat itu bersama-sama menjaga suasana dalam masyarakat tersebut, supaya tidak ada anak-anak yang buat perkara-perkara yang tidak sepatutnya dan sebagainya. Ini bertepatan dengan hadis Nabi. Nabi kata, man ra'a minkum munkara, siapa yang nampak kemungkaran antara kamu, falyughayyirhu biyadihi, ubahlah dengan tangan. Kita kena ada keberanian untuk menegur. Tapi hari ini keberanian itu semakin lama semakin hilang. Sebab apa? Ni dia, orang-orang yang ditegur itu semakin berani untuk melawan. Tidak kira dalam apa media, tidak kira dalam apa permasalahan sekalipun. Benda-benda kecil pun kadang kita tegur jadi masalah tuan-tuan. Cikgu dah tak berani nak tegur anak murid sebahagiannya. Dan banyak lagi tuan-tuan. Bila mana ini berlaku, maka jelas kepada kita bahawa akhir zaman itu sudah, inilah zamannya. Kiamat itu sudah semakin dekat. Baik. Dan yang keenam, wallaimu 'alal karim, dan orang-orang yang jahat pula berani melawan orang-orang yang baik. Orang jahat dah berani dah melawan orang-orang yang baik. Tak takut kepada polis contohnya, tak takut orang awam tengok dia melakukan jenayah. Sekarang ni tuan-tuan banyak, beberapa minggu ni kita dengar kes-kes lepas daripada Raya Aidilfitri. Pecah rumah pukul 5 petang ada, umpil pukul 12 tengah hari ada, macam-macam tuan-tuan. Orang kata in broad daylight, siang-siang berani dia buat, depan orang pun berani dia buat. Ragut ni takkanlah tunggu sunyi-sunyi kan, ramai-ramai macam tu dia pergi aja dengan motosikal dan sebagainya. Ini berlaku tuan-tuan. Dah tak takut dah orang-orang yang jahat ini kepada orang-orang yang baik, apatah lagi kepada para ulama yang menyampaikan ilmu tuan-tuan. Misalnya ialah ulama-ulama yang besar, bagaimana sudah ramai orang yang mencabar pandangan-pandangan mereka, yang mana mereka ini bukan sekadar mengeluarkan pandangan berdasarkan pemikiran mereka, tetapi berdasarkan apa yang telah dinyatakan oleh ulama terdahulu, bahkan pandangan-pandangan daripada para sahabat, bagaimana mereka melihat suasana tersebut di zaman Nabi SAW untuk diaplikasikan dalam zaman kita. Hari ini orang dah berani tuan-tuan melawan apa yang disebutkan tersebut, ayat Al-Quran, Al-Hadis. Ini semua sedang berlaku di zaman kita. Jadi yang kita bimbang apa tuan-tuan? Apa yang kita bimbang sebenarnya tuan-tuan? Pertama, kita bimbang perkara ini berlaku kepada sama ada kita, ahli keluarga kita, jiran-jiran kita. Ini kita tak mahu tuan-tuan. Tak mahu terjadi kepada kita ataupun orang-orang yang terdekat, masyarakat kita, negara kita. Ini kena patriotik sikit tuan-tuan. Dah dekat dengan 31 Ogos. Jadi jangan sampai berlaku kepada negara kita, masyarakat dalam negara kita. Tetapi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah dah nyatakan di dalam Al-Quran, surah Al-Anfal ayat yang ke-25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Allah suruh kita takut, Allah suruh kita bimbang, Allah suruh kita berjaga-jaga. Apa dia? Fitnah, kerosakan, bala, bencana. Yang tadi kita sebutkan punca-punca kepada fitnah, punca kepada kerosakan. Allah suruh kita berjaga-jaga, takut, berwaspada dengan perkara-perkara seperti ini. Fitnah yang macam mana? La tusibannal ladzina zalamu minkum khassah, yang bukan terkena hanya khusus kepada orang-orang yang zalim tadi, yakni orang-orang yang tidak menurut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Contohlah tuan-tuan kan, kita tengok rumah sebelah kena rompak, kita pun tengok aja, kita pun perhati saja. Mungkin kita buat pun viralkan videonya, kita kontak polis dan sebagainya, pihak berkuasa untuk datang tengok, kita kontak tuan rumah dia kan, kita ada tindakan. Tapi kita rasa macam tak hairan, bimbang sebenarnya tuan-tuan. Esok-esok rumah kita pula jadi mangsa. Kalau kita tengok dalam televisyen, tengok dalam surat khabar, budak-budak makin jadi bukan-bukan hari ni. Kita pun tak heran tuan-tuan, asalkan anak aku tak kena. Bila kita tidak ada tindakan, fitnah yang disebutkan dalam ayat ini tuan-tuan, kalau kita tengok di dalam kitab-kitab tafsir, bimbang perkara tersebut, kerosakan itu boleh terkena kepada keluarga kita sebenarnya. Sebab apa? Allah kata bukan terkena hanya khusus kepada orang yang buat itu, takut kesannya kena kepada orang-orang yang lain, yang sekeliling. Ini yang kita bimbang sebenarnya. Sebab itu tindakan sebagai orang yang beriman ialah kita menegur, kita cuba memperbaiki keadaan dengan sama ada kuasa kita, suara kita, yang paling lemah dengan hati kita tuan-tuan. Ini yang penting sebagai masyarakat Islam. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Bukan seorang aja yang kena, yang buat tu seorang, yang lain pun boleh terkena. Sebab dalam sebuah hadis Nabi SAW, riwayat Imam Ahmad, Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan azab yang umum. Innallaha la yu'adzibal 'ammah bi'amalil khassah. Allah tak mengazab secara umum dengan amal yang khusus. Maksudnya seorang buat, sebenarnya Allah tidak terus mengazab masyarakat yang umum. Allah tidak memberikan azab yang terkena kepada semua. Azab ni dalam banyak bentuk tuan-tuan. Cuma kita ni selamat. Bila Nabi dah doa kepada Allah, kita ni tak kenalah terbalik bumi, macam umat-umat yang terdahulu. Tetapi azab yang kena ini tuan-tuan sama ada dalam bentuk bencana-bencana, banjir, tsunami, hujan yang terlalu lebat, ribut dan sebagainya, ataupun bencana dalam bentuk kerosakan masyarakat, ramainya orang jahat seperti yang kita baca di dalam hadis ini. Nampak? Allah SWT tak berikan azab seperti itu kepada satu masyarakat bila mana ada seorang yang buat dosa. Tetapi kalaulah dosa itu berlaku di hadapan mata, kata Nabi SAW, dan orang-orang yang di sekeliling berkuasa, mampu untuk tegur. Ini perhatikan tuan-tuan, mampu untuk tegur tapi tidak mahu menegur, buat diam sahaja, buat tak tahu sahaja apa yang berlaku tersebut. Maka itu menjadi asbab Allah turunkan azab yang umum kepada masyarakat, walaupun yang buat itu hanya seorang dua orang. Faham ke tak ni tuan-tuan? Boleh dah kan? Maksudnya kalau kita ini nampak kemungkaran, kita tidak berusaha mengubah, kita biarkan kemungkaran ini dalam masyarakat kita, maka Allah SWT akan turunkan azab secara umum. Kembali kepada ayat 25 surah Anfal tadi, la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Bukan seorang sahaja kena, bukan yang buat tu sahaja kena, dia dosa memang confirm dosa, tetapi bala bencana, fitnah, kerosakan itu mengena kepada masyarakat yang lain kalau kita berdiam diri, kalau kita buat tak tahu, yang menyebabkan akhirnya yang kita sebut dalam hadis tadi, orang jahat makin ramai, orang baik makin kurang, budak-budak makin kurang adab, bahasa lembutnya tuan-tuan. Orang-orang yang jahat sudah makin berani dengan orang-orang yang lebih tua, orang-orang yang baik, orang-orang yang mulia, sampai kita kalau contohnya orang yang baik nak menegur dah tak ada keberanian, seumpama tidak ada kuasa untuk menegur. Sebenarnya kita sendiri yang mencipta suasana tersebut.
Kemudian dalam sebuah hadis riwayat Ahmad yang lain pula, idza zaharatil ma'asi fi ummati ammahumullahu bi'adzabin min indih. Apabila telah terzahir maksiat di dalam kalangan umat aku, kata Nabi. Maknanya seperti yang hadis saya bacakan tadi tuan-tuan, bagaimana apabila sesuatu kemungkaran itu, sesuatu kezaliman itu berlaku secara terbuka dan tidak ada siapa yang nak menegur, maka Allah akan mengumumkan azab kepada mereka. Maknanya bukan pengumuman tuan-tuan, tapi azab tu bukan kena kepada seorang, tetapi semua. Apa sahaja kerosakan lah, sama ada dari sudut fizikalnya, moralnya dan sebagainya. Bila mana kerosakan itu kita biarkan, maka akan berleluasa. Satu, terjerumus juga mungkin saudara mara kita, jiran-jiran kita, anak-anak kita, wala'iyadzubillahi min zalik. Itu juga merupakan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi punca kemarahan kepada ibu dan bapa. Nampak tuan-tuan perkaitan antara satu dengan lain yang disebutkan dalam hadis ini dan beberapa hadis yang lain dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan kepentingan kita untuk sentiasa berwaspada, jaga diri kita dan keluarga kita agar kita sentiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Kedua, pastikan masyarakat sekeliling juga dekat dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar tuan-tuan, seperti mana ketika Nabi bersedih kematian pakcik baginda iaitu Abu Talib. Dia banyak menolong baginda. Sebenarnya dia banyak tolong Islam tuan-tuan. Tapi apa yang terjadi? Matinya dalam keadaan tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Nabi sedih. Allah turunkan firman, Allah turunkan ayat tentang bagaimana hidayah itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada siapa yang boleh memberi hidayah kepada orang lain. Walakinallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah sahaja yang memberikan hidayah kepada sesiapa yang dikehendaki. Tapi tuan-tuan dirahmati Allah, walaupun kita tak boleh bagi hidayah kepada orang lain, kita boleh tunjukkan jalan menuju hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita boleh menunjukkan jalan menuju apa yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini tak ada tuan-tuan, ini banyak kalau kita nak cerita dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar. Bila ini ditinggalkan, sama ada tinggal dua-dua, amar ma'ruf nahi mungkar tak ada, ataupun tinggal salah satu. Hari ini kita tengok banyak amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, tapi nahi mungkar dah makin kurang. Ini juga merupakan sebuah tanda akhir zaman. Tanda akhir zaman. Ada setengah orang dia nahi mungkar, dia kata jangan buat ni, jangan buat ni, tapi dia tak mengajak kepada kebaikan. Ada sebahagian orang dia ajak kepada kebaikan, samalah yang cakap ni pun, tapi tak mencegah kepada kemungkaran. Itu bahaya tuan-tuan. Bila kita tak mencegah kepada kemungkaran, kemungkaran itu subur. Tengok hadis-hadis yang kita bacakan tadi tuan-tuan, bahkan hadis yang kita bincang, hadis yang ke-13 hari ni tuan-tuan, tanda-tanda akhir zaman itu timbulnya orang-orang jahat disebabkan perbuatan orang-orang yang tidak mahu menegur, orang-orang yang baik yang tidak peka dengan keadaan sekeliling, yang tidak menjalankan tanggungjawabnya sebagai anggota masyarakat, sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi secara ringkas, secara mudahnya tuan-tuan, suka untuk saya simpulkan bahawa amaran-amaran Allah dan Rasul dah banyak tentang perkara ini, tentang apa yang bakal berlaku di akhir zaman, apa yang sedang berlaku, apa yang patut kita buat, apa yang bakal terjadi kalau kita tak buat. Jadi sebagai umat Islam, sebagai orang-orang yang mengaku beriman tuan-tuan, hendaklah kita sentiasa peka dengan perkara ini, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan masyarakat kita akan baik, negara kita akan baik, diri kita akan baik, keluarga kita akan baik, dan Allah pelihara kita daripada perkara-perkara yang seperti ini. Allah jaga kita. Ihfazillah yahfazuk. Kalau kita jaga Allah, bukan nak jaga Allah macam kita jaga anak-anak tuan-tuan, macam kita jaga kereta nak kena cuci dan sebagainya, bila baru cuci kena hujan Allah kan, itu kita jaga kereta. Jaga Allah ini jaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, laksanakan perintah Allah, jaga syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti Allah akan jaga kita, Allah akan pelihara kita, Allah akan lindungi kita. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dikasihi dan dirahmati Allah, sedikit yang dapat saya kongsikan pada pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan
kita dapat mengamalkannya bersama-sama insya-Allah. Mudah-mudahan juga kita dapat sampaikan perkara ini kepada orang-orang di sekeliling kita, khususnya kepada keluarga kita, untuk kita amalkannya bersama insya-Allah. Mudah-mudahan ia mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan kepada kita kebaikan dan masukkan kita ke dalam syurganya insya-Allah. Saya ingat setakat itu dahulu tuan-tuan, sedikit yang dapat saya kongsikan pada pagi ini, mudah-mudahan menjadi pedoman untuk kita semua insya-Allah. Ma min hasanah fa minallah wa ma min sayyi'ah fa min nafsi. Saya mohon maaf kalau ada salah dan silap, yang baik semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah yang kurang daripada kekurangan saya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan untuk diri saya dan kita semua insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Allah ya Tuhan kami. Bantulah kami ya Allah untuk kami sentiasa ingat kepadamu. Bantulah kami ya Allah untuk kami sentiasa syukur atas segala kurniaan-Mu. Bantulah kami juga ya Allah untuk kami sentiasa memperelokkan amal ibadah untuk kami persembahkan kepadamu. Allahumma ja'al awwala yaumina hadza salaha wa awsatahu falaha wa akhirahu najaha. Ya Allah, jadikanlah permulaan awal hari kami pada hari ini ya Allah permulaan yang baik. Jadikanlah pertengahan hari kami pada hari ini ya Allah penuh dengan kejayaan-kejayaan. Jadikanlah penghujung hari kami pada hari ini ya Allah penutup dengan kecemerlangan. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah kau palingkan, janganlah kau pesongkan hati-hati kami ini ya Allah. Setelah kau kurniakan hidayah petunjuk kepadanya, berikanlah juga kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya engkau lah maha pemberi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.